kemuncak kepada amanah ini mula hilang dalam masyarakat ialah sampai satu tahap hadis ni, iaitu hilang 100%. Yang ni tuan-tuan lepas Nabi Isa wafat. Selepas Nabi Isa wafat, manusia kembali rosak, mereka akan berzina di tepi jalan seperti binatang. Waktu ni yang amanah kosong tu, kosong, tak ada tu, amanah tak ada langsung. Tajuknya rasuah berleluasa. Kita baca hadis sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khudhul 'ata' ma dama 'ata'an fa idza sara rishwatan fid din fala ta'khudhuhu wa lastum bitarikih yamna'ukum al-faqru wal hajah. Rawahu Tabarani fil Kabir. Artinya daripada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Mu'adz ni Nabi puji dia satu perkataan, iaitu a'lamukum bil halali wal haram Mu'adz, orang yang paling alim di kalangan kamu tentang halal dan haram. Perbuatan ni halal, perbuatan ni haram, jual beli begini halal, jual beli begini begitu haram. Nombor satu di kalangan umat Nabi Muhammad ialah Sayyidina Mu'adz. Itu pujian Rasulullah dan hadis itu sahih. Maksudnya Sayyidina Mu'adz ni orang alim. Selalu saya sebut, bukan semua sahabat alim, tetapi semua sahabat saleh, adil. Adil tu bahasa ilmu mustalah hadis disebut adlun. Adlun. Akan tapi adakah semua sahabat dhabit? Dhabit ni kuat hafazan? Tidak. Tak semua sahabat ingat. Tak semua sahabat kekuatan ingatan dia kuat, tidak. Sebahagian sahaja. Ini ilmu ni, tuan-tuan. Tetapi semua sahabat adalah saleh. Begitu juga sebahagian sahabat saja yang alim. Yang alim antaranya Mu'adz bin Jabal, kira mufti di kalangan sahabat, antaranya Mu'adz bin Jabal. Maka hadis-hadis dia hadis-hadis yang agak berat, berat tentang muamalat kan, yang mana satu dikatakan hadiah, mana satu dikatakan rasuah ni. Daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ayah dia nama Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah pemberian itu selama ia sebagai pemberian, tetapi apabila ia sudah menjadi suapan pada pandangan agama, maka jangan kamu mengambilnya. Siapa sebut ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya daripada zaman Rasulullah lagi, daripada zaman Nabi lagi, unsur ini sudah ada. Bila sahabat pi kutip jizyah ataupun pi kutip zakat, ada Yahudi dia bagi tambah pula daripada amount zakat tu, bukan zakat, amount jizyah tu dia tambah sikit pula. Kenapa? Supaya sahabat yang datang tu kurangkan jumlah jizyah dia nak main kutip dalam kampung tu. Maka sahabat tolak. Sahabat kata, Rasul kami tak benarkan pemberian ini.
Dan dalam agama Yahudi pun tak boleh juga. Tuan-tuan, dalam agama Yahudi, agama Kristian pun mengharamkan zina. Agama Yahudi dan Kristian mengharamkan riba. Agama Yahudi dan Kristian kena solat. Agama Yahudi dan Kristian sama aja mengharamkan rasuah. Kan? Benda tu ada, bahkan juga sebahagiannya termaktub dalam kitab Taurat dan juga Injil. Bila pada waktu tu Nabi suruh kutip jizyah. Jizyah ni cukai per kepala, setahun sekali ikut kemampuan. Adalah orang ni macam ni ikut kemampuan, setahun sekali lah berapa puluh ringgit lah macam tu, no? Kalau Yahudi yang tokeh emas, tu dia mahal lah, kan? Ada cukai tu dalam Islam yang dikenakan kepada orang yang bukan Islam, yang bernaung di bawah kerajaan Islam, kafir zimmi. Ada jizyah. Bila sahabat pergi kutip, dia perasing siap-siap pula seketui, dia bagilah, kan? Dia kok boleh dapat kurang hak ni. Sahabat kata takkan kurang, dan aku takkan terima pun yang bahagian ni. Satu, no? Ada tempat lain Nabi hantar sahabat untuk kutip zakat. Kalau kat orang Islam, zakat lah, dia ambil, dia kutip zakat, kan? Buat mai kembali ke Baitul Mal. Selepas bagi zakat tu, tok pengulu situlah dia bagi pula benda lain, duit pula lagi. Maka bila balik, sahabat tanya, ya Rasulullah, ni boleh ambil dah ni? Nabi kata, kalau hang tak ada jawatan ni, hang kerja di sini, di Madinah ni, kerja di sini dan tak ada jawatan ni, dia mai bagi tak di rumah hang duit ni? Ukuran, tuan-tuan. Kalau hang tak pegang jawatan ni, hang kerja orang biasa je di Madinah macam orang lain kerja. Pengulu tu, dia bagi tak duit dia kat hang, kat rumah? Dia mai kat rumah, dia bagi tak? Kawan ni kata, tak lah. Tak boleh. Salah satu ukuran pemberian yang dibenarkan ketika ada jawatan ni, dengan pemberian dengan hadiah yang tidak mengharapkan apa-apa balasan. Nabi buatlah kaedah-kaedah tu, ulama pun bahaslah. Semua hadis yang bercakap tentang suapan, pemberian, hadiah, rasuah, ulama himpun, buat keluar, kan? Ni satu je ni. Ni satu saja. Kemudian, namun kenyataannya ayat Nabi tak habis lagi. Ayat Rasulullah masih tak habis lagi. Kamu tidak akan dapat meninggalkan suapan itu kerana kamu takut fakir dan kamu sangat berhajat untuk mengambilnya. Hak ni Nabi nak sebut akhir zaman banyak orang yang memegang jawatan ataupun menjadi penguat kuasa dalam apa-apa bidang di mana-mana pun. Maka Nabi kata, satu hari kamu akan tengok ramai orang ambil benda ni. Orang akan ambil sebab dia takut fakir, dia berasa tak cukup. Gaji dia cukup dah, kan? 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, kan? 4,000. Tapi sebab berasa tak cukup dan nak hidup mewah macam orang lain yang dia tengok di atas, maka dia pun ambil rasuah tersebut. Rasuah ni bukan sebab miskin saja, tuan-tuan. Hak sebulan 30,000 ambil rasuah lagi. Dan rasuah dia bukan 600 lah, bukan 600, bukan 1,200, kan? Yang sebulan puluh ribu, rasuah dia pun jutaan. Ni bukan contoh lah, berlaku. Berlaku, kan? Boleh sebut nama pun boleh sebut, tapi tak payahlah, kan? Dahsyatlah amalan rasuah. Sebab tu di Malaysia ni, tuan-tuan, bahaya tak sebut ni. Demikian banyak rahsia, banyak anak murid saya di KL ramai, kan? Dalam jabatan, dalam, subhanallah, hakim kah apakah semua, kan? Hakim-hakim pun ambil rasuah. Tuan-tuan ingat semua hakim bagus, kan? Boleh rasuah, banyak jabatan boleh rasuah. Dan yang paling bahaya sekali bila saya dengar yang bahagian keselamatan negara pun tak kisah. Bahagian keselamatan negara tak kisah. Dia tak kisah benda tu boleh
boleh menghancurkan negara, kan? Yalah. Kemudian keterangan daripada penghurai kitab ni, Syekh Fahmi sebut, di akhir zaman budaya suap akan menjadi-jadi di masyarakat. Betul. Dan wang mempunyai kuasa untuk membeli pangkat dan kedudukan. Betul. Dan wang juga diperlukan untuk mendapat kelulusan dari pihak yang berpangkat dan berkuasa. Wang telah menjadi Tuhan dalam kurungan yang disembah oleh setiap orang yang tamak dan rakus. Dalam keadaan yang demikian, orang sudah tidak malu dari orang lain dan hilanglah rasa hormat menghormati. Pegawai ni daripada kecil, daripada yang bergaji 900 sampailah yang bergaji 70,000, 60,000, semua minta. Bukan semua orang, bukan semua pegawai itu minta, maksudnya semua level. Saya nak beritahu ni, daripada hak gaji 900, 1,500 ni, sampailah hak gaji puluh ribu minta. Ngarang kita beritahu benda rasuah yang haram, yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya ini, kalian akan tengok di akhir zaman nanti, tiap-tiap orang akan lalu benda tu. Akan lalu benda tu, kadang-kadang sampai tahap dia bukan nak rasuah pun, dia nak minta tender, dokumen semua lengkap, permohonan semua lengkap, semua layak. Waktu dah lulus dah, nak bagi dah, dia kata takkan tak ada duit apakah, duit poket kah, duit kopi kah, tips kah apa, dah bagi satu pintu ni. Lulus dah ni, nak bang ni, kata lulus dah, petang ni boleh ambil borang. Sambil-sambil tu tak ada kah duit kopi kah, dia minta. Maka ketika itu kita yang bukan buat benda haram dah susun dokumen bagi semua elok dah, lulus elok dah, dan kita layak, tak ambil hak orang. Waktu tu kita bagi, kita tak berdosa, harus yang meminta tu hukum dia haram, bagi. Kan sama, kedai kita 2 buah, kita nak pasang meter, tak ada apa, pergi ambil borang apa, isi semua, bayang dah yuran apa semua. Dia kata, kalau 2 ni kami nak main pasang 200 kot, duit bawah ni, dia kata, dia sebut bagi. Hukum kita bagi tu harus, dia yang minta tu haram waktu tu. Sebab kita tak ambil hak siapa, kita tak ambil hak orang lain, sebab kita memang ikut prosedur dan kita tidak mengambil hak mana-mana orang. Yang tak boleh, yang haramnya, sebab kita bagi itulah kita dapat, padahal ada orang lain lebih elok lagi. Pasal apa orang lain hak lagi elok tu tak dapat? Pasal kita bagi. Waktu tu ambil hak orang, waktu tu yang bagi kena laknat, yang ambil pun kena laknat. Kaedah tuan-tuan. Yang penting dapat wang, maka musnahlah akhlak dan runtuhlah segala budi dan wujudlah yang wujud hanyalah kezaliman dan penindasan dari setiap lapisan terhadap lapisan yang memerlukannya. Nah, okey, habis. Tengok hadis ke-12. Tajuknya sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Saya cadang malam ni sampai surat 39 40. No? Hadis ke-12. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayusbihu an-nas yatabaya'un fala yakadu ahadun yu'addi al-amanah hatta yuqal inna fi bani fulan rajulan amina hatta yuqal lirrajuli
ma ajladah, ma adhrafah, ma a'qalah, wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal min iman, wa laqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyakum bay'at, la in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuhu, wa in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alayya sa'ihi, wa amma al-yawm fama kuntu ubayi'u minkum illa fulanan wa fulana. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Al-Yaman ni Islam. Ayah Sayyidina Hudzaifah ni Islam. Sekejap. Saya tak yakin, tak ingat. Daripada Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang sampailah ayat kemudian. Hadis ni panjang, Syekh Fahmi dia ambil yang belakang. Ambil yang belakang dalam keadaan yang atas tu, maksudnya makna dia dah sempurna dan tak ada kena-mengena dah dengan hak bawah ni. Sekali tuan-tuan ingat jumpa hadis panjang, nak cut tak mana cut lah, potong tak mana ambil potong, tak boleh, bukan kaedah dia macam tu. Saya pun tak layak buat benda tu. Nak potong hadis ni saya abang siap-siap, takut terlupa. Kita nak potong hadis, ambil contoh hadis panjang, kita nak ambil atas aja, ataupun nak tebuk tengah aja. Cik dia tengok malam ni, dia tengok saya sebut Syekh Fahmi tebuk macam ni kan, dia pun balik dia tebuk tentang baris ke-6 dengan 7, ambil dia buh dalam Facebook dia kan. Kita takut sebelum tu ada Nabi duk terang tak habis, ending dia punya khabar dia, mubtada khabar kan, khabar duk di bawah, dia tak ambil mubtada saja. Tak betul tuan-tuan. Jadi nak ambil hadis kalau panjang banyak lagi tuan-tuan. Kita duk belajar seumur hidup ni hadis-hadis yang 6 baris, 3 baris, 12 baris, no? Hadis yang bermuka surat, bermuka-muka surat banyak kan. Buka Sahih Bukhari banyaklah, boleh tengok dalam Musnad Imam Ahmad pun banyak juga kan. Jadi Syekh Fahmi dia ambil bahagian bawah, maksudnya dah habis dah. Yang Syekh Fahmi Zamzam ambil ni maksudnya satu bahagian yang Nabi mula cakap tentang benda tu, daripada situ. Hak atas cakap benda lain, maka dia ambil daripada sini. Gitu tuan-tuan. Dia ada kaedah dia. Kemudian jadilah orang ramai berjual beli, maka hampir saja tidak ada seorang pun di kalangan mereka orang yang jujur, yang mahu menunaikan amanah. Apa dia ni? Semua berlumba-lumba untuk mohong dalam jual beli, berlumba-lumba untuk bohong dalam keadaan tak sedar lah. Seolah-olahnya berlumba-lumba untuk bohong dalam menyediakan perkhidmatan, semua benda. Ni hadis ni sampai dikatakan silap. Kemudian jadilah orang ramai berjual beli, maka hampir saja tidak ada seorang pun di kalangan mereka orang yang jujur, yang mahu menunaikan amanah. Sampai dikatakan orang bahwasanya di kalangan Bani Fulan, di kampung yang tertentu itu ada seorang yang amat baik memegang amanah, sangat terpercaya, dan orang mengatakan alangkah tekunnya dia bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah cerdik otaknya. Padahal di dalam hatinya sudah tidak ada lagi keimanan sekalipun hanya seberat biji sawi. Apa dia ni? Macam ni. Akan sampai satu zaman lodak lagi, baru bibit. Hadis yang Nabi cerita ni, dia main satu zaman tuan-tuan, waktu tu
sama ada zaman tu pada zaman Dajjal. Zaman Dajjal satu, ataupun hadis tersebut berlaku selepas kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Contoh, Nabi sebut badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Adakah? Kita bacakah? Saya tak ingat. Nabi kata, berlumba-lumbahlah buat amal ibadah sebelum kamu sampai satu zaman fitnah itu menjadi gelap gelita. Ulama kata zaman tu sampai nak buat ibadah tak boleh. Nak semayang tak boleh. Punya susah nak solat, nak sedekah susah. Tiap-tiap inci kehidupan umat Nabi Muhammad zaman itu, zaman tu diikat dan dilingkari dengan fitnah yang sangat tebal. Zaman ni kah? Ni 2018 kah? Belum lagi. Hak-hak Nabi sebut betul-betul hadis tu belum lagi. Sebab kita tadi boleh semayang elok. Akan sampai satu zaman kita nak semayang satu rakaat pun susah. Nabi kata sebelum sampai zaman tu berlumba-lumbalah untuk membanyakkan amal ibadah. Zaman bila tuan? Waktu Dajjal tu. Waktu Dajjal keluar tu. Itu satu. Ni hadis ni Nabi kata sampai satu zaman kita nak cari orang amanah tak ada. Nak cari orang yang amanah dalam perniagaan dia, dalam urusan dia, dalam kehidupan dia. Dia tukang kayu ke, dia tukang apa ke, dia ada jawatan pemerintah ke, apa sahaja jawatan dia, urusan kehidupan umat Muhammad waktu tu, nak cari yang amanah tak ada. Jumpa dalam satu kampung, dia berkata, ada seorang. Nabi buat contoh ni. Zaman itu kita pergi satu kampung besar ni, dia berkata ada seorang di ujung tu, dia kerja sekian. Dia ni cukup amanahnya. Alangkah tekunnya dia, perangai dia baik, otak dia cerdik, sangat amanah. Siapa-siapa nak pergi berurusan, pergi dengan dia. Nabi kata had orang puji tu, had tu pun teruk juga. Sehingga orang mengatakan zaman tu bila orang nak cari satu orang yang amanah, yang boleh percaya, nak simpan dokumen penting yang orang boleh percaya, nak simpan barang amanah kat dia yang orang nak boleh percaya, nak bagi jawatan yang besar kat dia, bila cari satu kawasan ni dia berkata ada seorang je tinggal, cukup bagus punya, semua orang puji dia. Nabi kata hak tu pun teruk. Hak orang lain kata bagus tu, bibit nah, bibit dia. Satu zaman yang amanah dah mula hilang, amanah dah mula meninggalkan umat Islam, amanah itu Allah tarik. Maka orang nampak satu orang kata dia ni bagus, semua nanti dia, yang tu pun teruk sebenarnya. Subhanallah. Bibit dia, ulama sebut tuan, bibit dia Allah tunjuk dah, dia punya gambaran awal hak nak berlaku ni. Hak ni kemuncak tuan. Ni kita dah baca hadis akhir zaman ni, yang ni kemuncak kepada peristiwa dan suasana itu. Kemuncak dia macam tu. La bibit dia. Hak saya ulang tak salah ni yang saya sebut tu. Orang duk kata kawan tu bagus, pakat naik angkat dia. Nabi kita hak depa angkat tu pun teruk sebenarnya. Subhanallah. Sebiji. Betul. Tengok Nabi kata, orang pun tunjuk kat dia. Orang pakat kata, satu kampung kata, alangkah tekunnya dia bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, amanah, alangkah cerdik otaknya, macam-macam. Orang puji dia. Nabi kata padahal hatinya sudah tidak ada lagi keimanan sekalipun hanya seberat biji sawi. Hal puji tu, dia tu pun teruk. Semua benda-benda ni tuan-tuan, para ulama kata hak yang simple, yang mini punya Allah tunjuk. Tuan-tuan tunjuk kan. Kalau kita tak sempat zaman tu, dan beruntunglah orang yang tak sempat pada zaman ini. Bukan kata seronok tuan, ni duk zaman ni, siapa yang sempat pada zaman kemuncak hak ni adalah orang-orang yang mencabar kehidupan mereka untuk menjaga iman mereka. Sampai kena buat lari iman tu untuk diselamatkan
daripada satu tempat ke suatu tempat. Saat kita tengok hadis yang ke-14, kena bawa lari iman tu zaman tu lah. Lalu Hudzaifah berkata, maka sesungguhnya telah sampai waktunya saya pun sudah tidak memperdulikan siapakah di antara kamu semua yang saya hendak bermubaya'ah, berjual beli. Jikalau ia seorang Islam, maka agamanya lah yang kuharapkan mengembalikannya kepadaku. Maksudnya agamanya lah yang kuharapkan aku ni Hudzaifah ibn Yaman. Yang ni bukan hadis dia, bukan hadis dah, dia hurai hak Nabi sebut tu. Faham tuan-tuan? Agamanya lah yang aku harapkan untuk menahannya dari khianat kepada aku. Dan jikalau dia ni Nasrani atau Yahudi bukan Islam, maka pihak yang berkuasa lah yang akan mengembalikannya kepada aku. Maksudnya jika dia seorang Nasrani atau Yahudi bukan Islam, maka orang yang memegang kekuasaan, pemerintah lah yang dapat membantu aku. Hudzaifah kata, yang aku harap nak bagi balik barang aku yang dia curi, utang aku hak dia tak mau bayar. Kalau dia Islam, aku harap agama dia lah yang membuatkan dia bagi balik hak aku ketika zaman hilang amanah itu. Kalau dia bukan Islam, aku harap pemerintah lah, undang-undang waktu tu lah yang membuatkan dia kembalikan hak aku. Ini komentar daripada Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Maka pada hari ini saya tidak pernah berjual beli lagi dengan kamu semua kecuali dengan fulan dan fulan, orang-orang yang tertentu sahaja yang dipercayai oleh Sayyidina Hudzaifah. Pemegang rahsia senarai nama-nama munafik Madinah. Daripada 140,000 orang sahabat, senarai nama tu Nabi sebut kepada Hudzaifah seorang sahaja. Apa rahsia? Wallahu a'lam. Tapi ulama gelar Sayyidina Hudzaifah ni pemegang rahsia Rasulullah. Hudzaifah ibn Yaman. Kemudian huraian daripada Syekh Fahmi. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa sifat amanah akan hilang secara beransur-ansur dari kalangan kaum muslimin, sehingga sampai satu waktu orang yang dianggap baik untuk menjaga amanah pun telah khianat. Sebenarnya dia pun khianat juga, tapi sebab ramai orang rosak iman, maka orang anggap dia bagus, kan? Kemuncak kepada amanah ini mula hilang dalam masyarakat ialah sampai satu tahap hadis ni, iaitu hilang 100%. Yang ni tuan-tuan lepas Nabi Isa wafat. Selepas Nabi Isa wafat, manusia kembali rosak. Mereka akan berzina di tepi jalan seperti binatang. Waktu ni yang amanah kosong tu, kosong, tak ada tu, amanah tak ada langsung amanah. Okey. Kemudian begitulah gambaran masyarakat kita hari ini. Nampak sama tak para ulama uraikan? Begitulah gambaran masyarakat kita pada hari ini. Ni Allah Ta'ala tunjuk dah. Yang mini-mini nampak dah. Kaedah kan yang saya sebut tadi ni. Banyak di kalangan kita ditipu oleh seseorang yang kelihatannya boleh dipercayai untuk memikul amanah, tetapi sebenarnya dialah seorang yang khianat, yang tipu orang lain. Apabila ada kesempatan, dia buat. Yang mana ada kesempatan untuk keluarga, okey, dia bagi ruang untuk keluarga. Subhanallah. Tuan-tuan tengok, hak saya hurai dengan baca hak ulama-ulama Arab huraikan hadis ni dengan ulama Melayu sama, huraian dia sekata aja. Allahu akbar. Hak berlaku sekarang ni yang gambaran awal. Kemuncak nanti. Kemuncak nanti. Kemudian hadis ke-13, orang yang baik berkurangan sedangkan yang jahat bertambah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la taqumu as-sa'ah hatta yakuna al-waladu ghayza wal mataru qayza wa yafidu al-li'amu fayda wa yaghidul kiramu ghaidha wa yajtari as-saghiru
'alal kabir wal laimu 'alal karim hatta yakuna wa yafidha. Okey. Rawahu Tabarani fil Awsat. Nama kitab Al-Awsat. Artinya daripada Sayyidatina Aisyah. Aisyah ni mengaji hadis nah. Yang mengaji hadis sebutannya Aisyah. Bukan Aisyah. Tak apalah Melayu panggil Aisyah. Kalau nak sebutan yang betul Aisyah. Dengan Asyah lain, dua wanita yang berlainan. Asyah salah seorang penghulu wanita dalam syurga. Asyah penghulu nombor 4, isteri Fir'aun tapi penghulu wanita syurga. Asyah yang ni isteri Rasulullah, dia tak ada dalam ranking 4 tu, dia tak ada nombor 1, 2, 3, 4. Aisyah tak ada. Cuma Sayyidatuna Aisyah ni wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis di kalangan umat Nabi Muhammad seluruhnya. Aisyah nombor 1. Selama-lamanya dia lah, tak ada dah siapa dia nak potong apa ni, mana ada kan yang periwayat daripada mulut Rasulullah. Aisyah wanita hebat lah, wanita mulia. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Aisyah ni dia nak jadi yang periwayat banyak, dia kena genius. Maka Aisyah seorang genius. Kalau tak genius macam saya, macam kita semua, tuan-tuan ingat ke hadis-hadis ni? Tak ingat. Hak bulan lepas tak ingat dah. Bukan 10, 2 ya. Hak bulan lepas 2 kita baca. Hak tu pun lupa dah. Saya pun lupa, semua lupa. Aisyah ni yang membuatkan dia banyak menghafal, kenapa? Sebab dia ingat. Yang dah 6 tahun Nabi sebut, dia masih ingat. Genius. Kalau otak biasa, profesor macam kita, profesor kita pun dia tak ingat dah hak 5 tahun yang lalu. Maksudnya kena genius baru boleh jadi Aisyah. Sebab tu bukan semua sahabat alim dan bukan semua sahabat menghafaz hadis. Subhanallah. Sayyidatina Aisyah dia kata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Hadis ni kadang-kadang selepas 8 tahun. 8 tahun yang lalu masih lagi dalam ingatan dia. Kena cerdik. Kena cerdik tuan-tuan. Sayyidina Aisyah ni isteri, dia duduk dalam rumah dengan Rasulullah. Berapa puluh ribu ayat dia bersembang dengan Rasulullah. Berapa puluh ribu ayat dia bersembang dengan Rasulullah. Dia boleh asingkan ayat-ayat ni, ayat yang dia bersembang petang-petang waktu duduk makan apa semua tu, dengan hadis. Maksudnya mesti genius baru boleh hafal. Maka disebut kat kita hadis ni. Ini salah satu yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Bila baca nama Aisyah ni kita teringatlah nama Sayyidatuna Aisyah kan. Kata Sayyidatuna Aisyah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi sebab kemarahan bagi ibu bapaknya. 1, hujan akan menjadi panas, iaitu hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas. 2, dan akan bertambah banyak orang yang jahat dan akan berkurangan orang baik. 3, dan anak-anak menjadi berani melawan orang tua mereka. 4, dan orang yang jahat berani berterus terang melawan orang-orang yang baik. 5. Habis. Kita tengok huraian dia. Di antara tanda-tanda di antara tanda-tanda dekatnya kiamat ialah apabila anak merupakan sebab kemarahan orang tuanya. 1, apabila anak merupakan sebab kemarahan orang tuanya. Betapa banyak hari ini anak-anak yang menyebabkan mak ayah murka. Banyak tuan-tuan. Allahu Akbar. Anak-anak yang menyinggung perasaan mak ayah, anak-anak yang mudah menyakitkan hati mak ayah, anak-anak yang Nabi kata membuatkan mak ayah murka. Betapa banyak zaman ini. Tanda kiamat. Hak ni boleh tengok dah. Tanda kiamat ni hari ni boleh tengok. Sudah berlaku. Sudah berlaku.
Yang paling menyayat hati sekali, paling menyayat hati. Otak kita tak boleh nak proses. Bunuh mak dia, buh dalam tangki najis. Mak kandung lah. Petang tadi saya sembang dengan jiran orang tu. Dia main rumah saya. Main bukan urusan nak sembang benda tu. Bukan saya mata-mata je ustaz, saya nak cerita tu kan. Mai ada urusan sekolah lah kan. Hari-hari mesyuarat. Kan saya. Dia kata jiran saya ustaz kenal rapat. Dia kelak mak dia tak mati lagi. Dia kelak-kelak tu dan duduk sakit-sakit tu dia heret pi ke belakang, buh dalam tangki najis lebih kurang 1.2 meter, tak tinggi sangat. Mana 1.2 meter. Dia angkat buh. Dia kelak-kelak tu angkat buh. Angkat buh, tangki tu tak tinggi sangat, mak dia nak bangkit. Dia tolak dengan kayu pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolak lebam di sini. Tolak di kepala. Supaya tak boleh bernafas, kepala duduk layak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hak tu paling top sekali tahun ni lah, nombor satu. Yang lain-lain tu banyak lah. Lagi yang lain-lain pun banyak. No? Rupanya dia ni dia ketagih gam. Dia jadi agresif. Isap gam tu ditagih, dia jadi agresif. Tahu no? Dadah. Betapa banyak dadah kan zaman hari ni, cukup banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kita satu zaman kamu akan tengok anak-anak membuatkan mak ayah menjadi murka. Banyak. Satu. Kemudian hak nombor dua ni kurang. Tapi duk ada dah, iaitu Nabi kata selalu menjadi kemarau. Lah hujan lah, lah ni musim hujan ni sampai akhir tahun, no? Jabatan Kaji Cuaca beritahu ni fenomena hujan ni dia akan main sampai akhir tahun. Dia akan hujan, banyak hujan. Maka ni Nabi sebut hujan akan menjadi kurang dan cuaca akan menjadi panas. Jadi dah ni sebenarnya hak tanda ni pun jadi dah. No, dia akan main satu masa, setahun ni pun ada satu masa dia main kemarau. Kemarau seminggu, kemarau panas kan. Dia main kemarau 2 minggu. Kemuncak kepada kemarau ini ialah sebelum kemunculan Dajjal tu. No? Dia main tak hujan, tahun kedua tu kurang lagi, tahun ketiga kurang, tahun keempat kurang terus. Kemarau sepanjang tahun. Tuan, dia akan main keadaan begitu. Tanda kiamat yang kedua pun sudah nampak bibit-bibit tanda itu. Nombor 3, orang jahat bertambah banyak dan dorongan untuk berbuat kejahatan sangat banyak. Subhanallah. Nak buat benda jahat ni tuan, dalam rumah boleh buat dah. Semua orang dalam rumah. Tambah pula lepas ni tak boleh ketuk dah pintu. Lagi boleh buat privacy, dosa privacy, silakan. Alhamdulillah banyak mufti lawan kenyataan naif tersebut. Alhamdulillah Majlis Presiden Peguam Syar'i, Majlis Presiden Muslim Malaysia semua bantah benda tu, bercanggah dengan perlembagaan. Kenapa menteri pergi sebut macam tu? Sedangkan isu perundangan syariah ni bidang kuasa negeri. Jadi bercanggah. Kan alhamdulillah lah orang yang tegur kan benda tu, tegur kenyataan tersebut yang bercanggah dengan perlembagaan. Subhanallah. Jadi orang jahat bertambah banyak, dorongan nak buat jahat banyak. Melalui TV ke, melalui internet ke, mudah. Berkenalan zina. Berkenalan zina. Lepas tahun Ustaz noh, dia ni lepas tahun sehari ya. Ni berkenalan dalam ni zina sehari je. Anak-anak remaja macam tu Ustaz. Dia ni remaja, anak 4 dah. Bukan contoh bukan contoh. Ini yang berlaku, yang sampai kat saya. Yang sampai. Yang minta saya selesaikan.
Hak nu anak dah sekian, yang ni pun anak sekian, yang nu cerai isteri, yang ni minta suami ceraikan dia, nikah daripada orang. Yang ni punca dia. Hak tu hak lapis tua-tua. Hak budak-budak lagi ya, hak budak-budak dia kenalan dalam ni ya. Dia buka, tengok friend list, tengok apa semua, satu-satu dia try. Hai, bagilah salam dulu. Okay, hak nu jawab mak perempuan tu, kononnya Islamik lah. Salam. Macam tu lah, salam. Boleh intro? Boleh intro? Intro ni maksudnya nama, umur, duduk tang mana? Saya berceramah lebih daripada depan 100,000 orang pelajar sekolah menengah, kan? Sebab tu Mufti Sabah minta umur diturunkan, umur nikah tu. Sebab Sabah top 3 dalam Malaysia yang mempunyai anak-anak yang berusia umur 12 sampai 15 yang melahirkan anak luar nikah. Top 3 Sabah. Sebab tu mereka turunkan umur berapa Sabah berapa ni? Oh, dia tak tahu apa. Sabah berapa? 16. 14 ke 16? Tu perlih tu. 14 ke? 14 kan? Saya tanya mak saya, 14 macam mana mak? Mak saya kata, aku menikah 19. Tu dia cakap aku lah, mak saya cakap aku menikah 19, tu dia 14 kan, 13 nikah 13. Entah no? Sebab berzina di kalangan sekolah menengah ni semakin menjadi-jadi. Dalam beberapa tahun lagi nisbah anak luar nikah dalam masyarakat 1:10. Setiap 10 budak yang tuan-tuan tengok, seorang mesti anak luar nikah, wajib. Sebab dalam Jabatan Pendaftaran Negara sekarang ni 10 minit seorang lahir, bukan zina. 10 minit lahir. Ni kita dah sejam lebih dah ni, dah berapa belas orang dah ni anak luar nikah telah dilahirkan. Ini bukan fakta majalah Mangga, fakta Jabatan Pendaftaran Negara. 10 minit seorang dilahirkan. Maksudnya berzina, darat 10. Setiap 10 minit 10 orang berzina. 10 minit seorang, 10. Malaysia, bukan Amerika Syarikat, di Malaysia. Sebab tu logik lah dia buat turun had nikah tu di negeri dia tu. Kena tengok kenapa mufti tu dia buat turun, kan? Aku dah tengok penduduk syurga seluruhnya, aku mendapati, kata Rasulullah, majoriti adalah orang miskin. Orang kaya duduk mana? Majoriti orang kaya duduk sana. Bila dia mula kaya, dia mula berasa dia boleh buat apa saja dia nak buat sebab harta dia. Dah. Setiap sen itu Allah yang bagi. Berapa ramai? Ada satu orang doktor dok Allahu Akbar. Ada kalau saya sebut tuan-tuan, kaya sehingga tahap ada kapal terbang jet peribadi. Doktor ada kot ni belah utara ni. Ada bangunan-bangunan dia sekarang ditinggalkan kosong. Jutawan besar. Subhanallah. Yu'til mulka man tasha. Wahai Allah, kamulah yang memberikan kerajaan dan kekayaan kepada orang yang kamu pilih. Allah yang bagi, tuan. Dia berasa macam 700 juta dalam akaun tu, 700 juta dalam akaun tu macam takkan habis. Buatlah macam mana, mesti takkan habis. Dia yakin. Qarun bukan 700 juta. Qarun ni nilai harta dia tak boleh kira, tak boleh hitung. Harta dia terlampau banyak. Manusia terkaya dalam alam ni. Allah sedut semua. Kerana kekayaan itu aku yang beri, dan aku boleh menarik kesemuanya daripada kamu.
Jadi kena inilah kan, kena ambil iktibar. Orang yang berbuat baik sedikit dan tidak mendapat dokongan yang sewajarnya zaman ni, yang pejuang Islam, yang itulah yang dikatakan ketinggalan. Anak-anak sudah berani melawan orang tua, tak ada adab. Orang jahat berani lawan orang-orang baik dan tak malu terhadap mereka, tak malu dengan orang baik, dia lawan terang-terang. No? Hadis yang terakhir untuk malam ni, hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun la yaslamu lidhi dinin dinuh illa man haraba bidinihi min syahiqin ila syahiqin wa min juhrin ila juhrin fa in kana dhalik kadhalik lam tunalil ma'ishah illa bi sakhatillah fa idza kana dhalika kadhalika kana halakur rajul ala yaday zawjatihi wa waladihi fa in lam yakun lahu zawjah wala walad kana halakuhu ala yaday abawayhi fa in lam yakun lahu abawan kana halakuhu ala yaday qarabatihi awil jiran. Qalu kaifa dhalika ya Rasulullah? Qal yu'ayyirunah bidhiqil ma'ishah fa'inda dhalik yuridu nafsahu al-mawarid allati yuhliku fiha nafsah. Rawahul Baihaqi. Al-Imamul Baihaqi. Imam Baihaqi ni mazhab Syafi'i, imam hadis, imam besar hadis. Dia bermazhab Syafi'i dan berakidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah yang disesatkan oleh Wahabi. Hati-hati tuan-tuan. Dia keluar sekali lagi dia punya apa nama ni, semakin tersebar tu penyebaran bahawa akidah Asy'ariyah ni sesat, disebarkan oleh Wahabi di Malaysia ni. Imam Baihaqi ni akidah dia Asy'ariyah. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tuan-tuan tengok hadis ni, akan datang suatu zaman di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya kecuali bila dia lari membawa agamanya dari puncak satu gunung ke puncak gunung yang lain, dan dari satu gua ke gua yang lain. Tuan-tuan, Nabi nak abang semua tempat nanti main satu zaman penuh dengan fitnah. Nak jaga iman ni susah, duk tang mana pun nak jaga susah ni. Nabi kata hampa akan sampai satu zaman hampa duk tang mana pun nak jaga iman susah. La ilaha illallah. Duk dalam rumah, kita pergi tempat kerja, kawan-kawan pun pakat buat jahat, kawan-kawan pun pakat duk ajak dia. Jadi semua tempat. Okey. Kecuali bila dia lari membawa agamanya dari puncak satu gunung ke puncak gunung yang lain sampai kena piduk jauh daripada orang. Hak ni kemuncak nanti. La bibik duk jadi dah. Nak selamat zaman ni, nak bawa iman bagi sempurna betul-betul, dia kena lari duk jauh pada orang. Mai ke masjid duk seorang-seorang. Tu pun mai juga nak menyimbang sebelah. Kan?
Nabi kata sampai kamu kena pergi ke puncak gunung. Tiba-tiba di gunung pertama tu ada orang juga, 2-3 orang. 2-3 orang tu bila main, dia juga bawa fitnah tu juga. Fitnah apa Ustaz? Apa saja fitnah. Fitnah mengada-ngadakan ibadah, fitnah bercakap dengan kamu, sebut keji orang ni, keji orang ni, fitnah apa saja. Ada atas puncak tu, duk hasut kita juga. Nabi kata, kena pi puncak gunung lain. Baru selamat duk tang tu. Subhanallah. Ha ni kemuncak lah. Lah kita duk boleh nampak ni, duk boleh nampak lah. Duk tang mana pun susah nak jaga. Dan dari satu gua ke gua yang lain. Gua ni maksudnya tempat yang jauh lah, jauh daripada orang. Dan apabila zaman itu telah tiba, tengok ni, ketika zaman itu telah tiba, maka segala mata pencarian pendapatan hidup tidak dapat diperoleh kecuali dengan melaksanakan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah. Gambaran awal lah kita ni 2018 jadi dah, duk jadi dah. Ketika kita duk tang mana pun kita duk senang untuk buat maksiat, tang mana pun kita duk ada jalan untuk berlaku fitnah. Waktu tu Nabi kata, kamu perhati cara pendapatan, nak cari pendapatan hidup, ketika itu kemuncak nanti tak ada cara pendapatan yang kamu perolehi kecuali mesti kena buat benda yang Allah murka dulu. Mesti kena riba, mesti kena rasuah. Zaman tu lah hak kemuncak tu. Mesti kena muhung dulu, mesti kena pejatuh orang lain dulu, baru boleh dapat, baru boleh kamu dapat pendapatan itu. Betapa malangnya orang yang hidup pada zaman kemuncak itu, sampai dia kena pergi lari tempat yang tak ada manusia untuk dia selamat. Tidak ada satu mata pencarian hidup ketika itu, tidak ada jalan nak membawa rezeki ketika zaman kemuncak itu kecuali kena buat dulu benda ataupun dosa besar ataupun benda yang menyebabkan kemurkaan Allah. Huraian suasana dia juga apa? Tengok di bawah. Apabila ini telah terjadi, tengok ni huraian suasana sebelum nak pi ke zaman tu. Kebinasaan seseorang adalah dari sebab dia mengikut kehendak isteri dan anak-anak. Pak gaji 1,008, anak 4 orang, semua nak infun. Semua nak infun. Tiap-tiap hari tarik muka. Study tak mau, hak ni tak mau semayang, hak ni tak mau pergi sekolah, hak ni tak mau belajar. Kawan-kawan semua ada infun, dia kata apa? Abah yang tak beli. Pak pun keluar, pergi cari satu kerja haram, dapat, buat balik, beli. Jadi tak? Jadi. Subhanallah. Sebiji. Hak Nabi duk sebut ni, sebiji. Tapi dia akan pergi ke kemuncak. Lah duk jadi dah. Duk jadi dah. Allah duk tunjuk dah sikit-sikit. Sebab apa dia pergi buat juga benda haram ni? Tekanan isteri. Tekanan daripada isteri. Bila main raya, isteri kata, nampak 4 tahun tak mau tukar-tukar kah sofa? Kawan ni pun pergi, dia pergi buat benda tak elok. Dia pergi cari benda tak elok untuk dapatkan juga. Kalau ia tidak memiliki isteri dan anak, kebinasaannya dari sebab mengikut kehendak kedua orang tua. Mak ayah pula duk tekan dia. Dan jikalau orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka kebinasaannya dari sebab mengikuti kehendak keluarganya atau disebab mengikuti kehendak jirannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah maksud perkataan engkau itu? Kebinasaan seseorang kerana mengikut kehendak isteri atau anaknya atau orang tuanya atau keluarganya atau jirannya. Lalu Nabi menjawab, mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupnya. Nampak? Kan? Anak sulung nak menikah, lepas tu apa nama ni, sulung tu pula laki, 15,000 saja. 15,000 nak buat 12 pihak macam mana? 15 tak boleh. Kan? Maka disebabkan nak buat kad wangi hak besar elok macam orang lain buat, nak ambil catering 6 kemah macam orang lain buat, nak pakai persalinan baju 3 persalinan macam orang lain buat, nak hak nu nak hak ni macam jiran buat, dia ambil benda haram. Dia pergi usaha dengan cara haram. Dah anak boleh sedia 15 saja, tak apa, pak cari hak haram lagi 15, tapi dengan cara haram. Pinjaman
yang haram, betul-betul haram. Yang ada riba, betul-betul pinjam yang riba. Subhanallah. Jadilah jadi dalam masyarakat boleh nampak mereka menghinanya dengan kesempitan hidupnya, maka ketika itu lalu dia terpaksa, nampak tuan, menceburkan dirinya di jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya. Maksudnya buat juga dosa-dosa. Nak dapat juga hak isteri tuntut, hak anak-anak tuntut, hak. Benar sekali sabda Rasulullah SAW ini. Ramai orang yang mengetahui perkara-perkara yang diharamkan dalam agama, namun kerana mengikut kemahuan isteri, anak, orang tua, keluarga atau jiran, dia sanggup menceburkan diri dalam jurang maksiat demi untuk memuaskan hati mereka. La haula wala quwwata illa billahil azim. Takat itu dulu insya-Allah. Hadis ke-15 nanti kita ambil. Sekadar itu dulu. Moga kita semua dirahmati Allah dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ni, dan moga semua kita diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga doa-doa di kalangan semua yang hadir, ribuan yang hadir ni, Allah Taala makbulkan untuk kita semua dimasukkan ke dalam syurga Firdaus dan mendapat redha Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.